Okay, Assalamualaikum. Good morning semua. So, hari ni kita nak masuk last subtopic of chapter 6, 6.3 partial fractions. Ini boleh kira subtopik yang besar juga. Dia ada beberapa pecahan, ada pecah kepada 4 under this subtopic. Tapi dia menggunakan konsep yang sama. And I'm pretty sure this part will came out for group assignment. Saya rasa confirm ni akan ada dalam assignment ni, soalan favourite. Kalau dulu dimasuk dalam final exam, every single year dia confirm akan keluar soalan ni. So ni confirm akan ada dalam assignment nanti. Okay, so what is partial fraction? It's basically from a single fraction, we want to decompose into few fraction. Depends on the factors, depends on the type of our factors. Daripada satu fraction yang single tu, kalau kita tengok contoh tu on our left side tu, okay, single fraction tu, we want to decompose, kita nak pecahkan kepada beberapa fraction yang berbeza. Bergantung kepada how many factors that we have, ada berapa faktor yang kita ada, and bergantung juga kepada jenis faktor tu. Cerita dia, itulah konsep dia. What that is partial fraction. Daripada satu fraction, kita nak pecahkan kepada beberapa fraction. Okay, sebelum kita start pecahkan, kita kena tengok jenis dia dulu. So for fraction itself, we have two types. First one we call as proper fraction. So you encounter proper fraction whenever degree of px is less than degree of dx. Px would be our numerator part, bahagian atas. Dx would be denominator part, divisor. Itu px dx tu position untuk kalau kita nak buat long division tu kan, atas p bawah d. Okay, so kalau kuasa atas lagi kecil daripada kuasa yang kat bawah, then we classify this as a proper fraction. Okay, next type would be improper fraction. So we classify as improper fraction whenever degree of numerator or our px is greater than or equal to degree of dx. Kuasa kat bahagian atas lebih besar daripada bawah, ataupun kuasa kat bahagian atas sama besar dengan bahagian bawah. Macam contoh tu lah, numerator cube, denominator squared. Atas lagi besar daripada bawah, so we classify this as improper. Sama juga kalau atas dengan bawah tu squared, so kita classify this as improper juga. Okay, kat tepi tu saya saja letak kartun tu, cara nak ingat lah, sebab dua fraction ni first step. Kalau kita salah identify the type of fraction, then partial fraction kita akan totally salah nanti. So saya letak gambar kat situ. If it's proper fraction, atas kita ingat bahagian kepala, bawah kita ingat bahagian badan kita. So kalau proper, selalunya normal manusia, kepala kita mesti lagi kecil daripada badan kita kan. Kepala kecil, badan besar. Itu kita panggil sebagai normal human being. Proper punya manusia, position dia mesti macam tu. Kepala kecil, badan lagi besar. Okay, if it's improper, saya rasa awak tak pernah jumpa manusia macam ni. Kepala dia lagi besar daripada badan dia. Kalau awak pernah jumpa manusia tu, boleh tunjuklah gambar tu kat saya. Maksudnya kepala dia besar, badan dia kecil. Macam ala-ala Doraemon macam tu kan, macam kartun tu lah. Kepala dia besar, badan dia kecil. Itu tak proper langsung. Boleh awak terbalik nanti sebab kepala awak lagi besar. Ataupun Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin je ke? Kepala dia lagi besar ke? Tak kisahlah, kartun je yang wujud kan. Ataupun kepala dengan badan sama besar. Itu pun tak logik lah. Kalau awak ada jumpa insan sebegitu, boleh bagi tahu saya. Setahu saya tak pernah jumpa lagi. Okay, so these two cases we classify as improper. Dia tak betul kat situ. Dia punya proportional wise tu tak betul. So itu kita kategorikan sebagai improper. Okay, itu type dia. So once kita dah identify the type, baru kita boleh proceed kepada step pertama. Okay, so if it's proper fraction, yang tadi kepala kecil, badan besar, then kita boleh terus start dengan partial fraction. Okay, tapi kalau dia improper, maksudnya kepala lagi besar ataupun kepala sama besar dengan badan, then kita kena tukar dia jadi proper.
in order to do that, we have to use long division process. Dia menyusahkan sikit lah kalau dia improper. Okay. Itu step pertama dia. Itu sebab tu perlu identify proper fraction or improper. Sebab step pertama terus berbeza. Kalau proper, kita start terus partial fraction. Kalau improper, kita nak properkan dia, kita kena buat long division. So that's why semalam saya pesan, siapa tak expert lagi long division, kena practice lagi. Sebab long division banyak nak pakai kat soalan ni. Okay. So macam mana kita nak start partial fraction? We have 3 types of fraction. Sorry, 3 types of factors. Okay, type yang pertama kita akan jumpa nanti linear factor. Type yang kedua is repeated linear factor. Type ketiga quadratic factor that cannot be factorized. Okay, so maksudnya soalan partial fraction kita akan berkisar kepada 3 jenis factor ni je lah. Faktor-faktor lain tak termasuk lah. 3 jenis ni je. Okay, kita start terus dengan type number 1, linear factor. So, when it comes to linear factor, for sure you know, awak punya factor on denominator part tu, kuasa kita exactly 1. Okay, so depends on how many factors we have on original, itulah pecahan fraction kita. For example, A tu, kita fokus kat bawah je tau. Atas tu nanti kita nak cari jawapan dia. Okay, saya ada x minus 1, x plus 2. So, we have 2 different linear factors there. Maksudnya daripada single fraction tu nanti kita akan pecahkan kepada 2 different fraction. Sebab tu dia akan jadi A. A tu nanti kita nak carilah nilai dia berapa. Tapi A over first factor we have x minus 1. Second factor that we have x plus 2. Itu je konsep partial fraction. Daripada single fraction kita pecahkan kepada beberapa fraction. So kalau soalan tu ada 3 different linear factors, kita akan pecahkan kepada 3 pecahan lah. Contohnya begitu. Okay, ada juga kategori yang dia keluar quadratic saja nak trap kita. So if it's quadratic, try to factorize that first. Kalau dia boleh factorize macam contoh C tu, dia boleh factorize kepada linear factor kan? Factorize kan lah. After that kita boleh pecah kepada fraction yang ada. Dia macam tu je. Itu type pertama. Kita terus practice. So, write the following fraction in partial fraction. So, kita tak perlu risau, soalan partial fraction for sure dia memang akan sebut perkataan partial fraction tu. So, awak takkan terconfuse dengan soalan lain. Maksudnya, awak tak adalah confuse, oh ini remainder theorem ke, ini factor theorem ke, kita tak akan confuse. Dia confirm ada sebut perkataan partial fraction. Okay, so saya salin dulu soalan. Ini step number 1. Kita nak separatekan ikut jenis. Okay, so first kita identify kuasa dulu. So kalau kita check kat sini, atas ni kuasa 1. Saya tulislah degree 1. And then yang bawah tu, walaupun dia linear, if I expand it back, kita akan dapat x squared. Maksudnya degree kita kuasa 2. So kepala kecil, badan dia lagi besar. So for sure this is proper fraction. Bila dah proper fraction, baru kita boleh start pecahkan dia. So saya salin semula soalan dulu on our left side. Okay, so follow the step before. Kita akan pecahkan ikut linear factor yang ada. So first linear factor that we have is x minus 1. Second linear factor is x plus 2. Position wise, kalau nak terbalik pun boleh. Maksudnya awak nak letak x plus 2 kat depan, x minus 1 kat belakang. Dia tak kisah yang tu. Yang penting awak separatekan kepada 2 different fraction. Okay, above of it, kita letak satu constant. Selalunya awak akan bermula dengan huruf A lah. Nak letak huruf lain pun boleh, dia tak ada masalah langsung kat sini. Semua orang nak letak huruf yang berbeza pun okey. Tapi saya mula dengan yang standard, selalunya orang akan start dengan A, lepas tu B. Contoh kalau kita ada 3 factor, kita akan pecah jadi A, B, C. Kalau 4 factors, A, B, C, D. Macam itulah, dia ikut-ikut je. Okay, settle step number 1. Ini mesti betul. Kalau sini salah, and then the rest of the step orang takkan check lah. Confirm dah salah dah jawapan tu. Okay, nampak simple tapi ini step mesti betul. Settle step number 1. Now kita pergi kepada step number 2. We have to equate denominator. Kita nak samakan pembawah. Okay, so
Yang depan tu saya salin lah. Dia tak ada apa-apa perubahan. Bahagian kanan, kalau saya nak samakan pembawah, A akan kena darabkan dengan X plus 2. And then B would be multiply with X minus 1. Barulah denominator kita sama level sekarang, kiri dan kanan. Okay, bila dia dah sama level, kita proceed ke step yang ketiga. Step number 3. Kita tinggal nak compare numerator part. Maksudnya kita nak compare bahagian atas sahaja. Sebab bawah dah sama, totally the same kan denominator tu. So kita ambil bahagian atas je. So we get the equation of 2x plus 3 equal to, saya salin balik, A times x plus 2 and then B times x minus 1. Okay. Equation ni penting. Sini mesti betul. Kalau sini salah, then the rest of the step akan salah. Yang saya highlight tu equation tu. So now, next step, kita proceed step number 4. Kita nak carilah constant yang ada. So sekarang saya ada A and B, saya nak carilah A and B. Okay, for this step, to find the constant, we have two option. Kita ada dua method yang berbeza. Untuk soalan ni, saya pakai method number 1 dulu. Nanti soalan lagi satu, saya pakai method yang kedua. So, method number 1, kita buat comparing coefficient. Okay, macam mana kita nak compare coefficient? First, equation yang saya dah highlight tadi, kita expandkan semua. Maksudnya segala bracket yang ada, semua kita kena buka. So, yang kita akan dapat is 2x plus 3 equal to ax plus 2a plus bx minus b. Okay, bila dah siap expand everything, kita nak start compare coefficient. Coefficient tu apa? Perkali kan. Okay, kita akan start ikut variable yang ada. Normally people will start with the highest power lah. Variable yang kuasa tertinggi. Sekarang ni kuasa tertinggi yang kita ada is x. So maksudnya 2x, ax, bx. Those are the three terms with variable x. So saya compare ikut apa yang ada. Start dengan x. X tu kita tak perlu ambil sebab kita sekarang nak perkali dia je. Apa yang darab dengan x. So ambil 3 item yang saya dah highlight color kuning tu, kita akan dapat A plus B equal to 2. And that's gonna be the first equation. Okay. Yang kedua, kita tak ada x dah. Yang ada constant je kan. So 3, 2a dengan minus b. So kat situ means that kita sekadar compare constant. So we have 2a minus b equal to 3. And that's gonna be the second equation. Bila dah ada dua equation macam ni, semua orang dah tahulah, in order to find A and B, you have to perform simultaneous equation, persamaan serentak. Ikut awak lah nak mula yang mana, 1 tambah 2 ke, nak buat substitution ke. Dia tak kisah kat situ. Saya buat elimination So, first equation plus with second equation, we get 3A equal to 5. Means that A would be 5 over 3. And then substitute this into B. So B would be 2 minus 5 over 3. So B akan dapat 6 over 3, 1 over 3. Okay. Siap dah kita dapat value A and B. Tapi kita belum siap lagi jawab soalan. Okay. Dah settle yang ni sekarang. Value of A and B, kita akan substitute back kat step number 1. Atas sekali. Sekejap saya tarik ke mula. Ni. Step number 1 yang saya kata kita pecah ni tadi. Saya buat arrow sekarang. Okay. Kita nak substitute A kat tempat A. B kat tempat B. Itu yang kita nak masukkan. So, salin penuh-penuh lah kiri dan kanan. The proper equation, full equation itself. Itu jawapan kita. So, finally,
2x plus 3 over x minus 1 x plus 2 would be equal to A is 5 over 3 and then B would be 1 over 3. Okay, kita dah ganti. Tapi kalau tengok macam ni nampak pelik kan? Benda tu awak akan nampak ini bukan final answer yang normal. Dia bukan lagi final answer in simplest form. Because we cannot have fraction on numerator part. Bahagian atas tak boleh ada pecahan. Itu bukan bentuk teringkas. So, in order to simplify this, denominator on numerator part tu, ini yang saya highlight ni, kita kena bawa turun bawah lah. Baru dia jadi cantik. Nampaklah macam kita, wow, terrornya bahagian fraction kan? So, 5 over 3 times x minus 1 plus 1 over 3 times x plus 2. Barulah siap kita punya partial fraction. From one single fraction, kita pecahkan kepada dua pecahan yang berbeza. Okay. Normally this type of question kalau dia sesimple ini, type 1 ni saya panggil sebagai simple lah sebab dia linear factor je, around 5 to 6 marks. Lebih kurang dalam 5 ke 6 markah lah standardnya. Okay. Settle first example. Ada apa-apa nak tanya? Miss, kalau yang 3 kalau expandkan dengan x minus 1 tu dia takkan jadi simplest form lah kiranya. Biarkan dia macam tu saja. Tinggal macam ni lah. Maksud awak kat final answer ke? Final answer. Maksudnya awak nak buka bracket ke jadi 3x minus 3 ke? Macam tu ke? Tak perlu. Tak perlu. Simplest form sebenarnya kalau dalam bentuk factor lagi simplest lah. Maksudnya kalau kita ada factor tu kita factorizekan. Biasanya dia akan nak nampak factor kat ada soalan original ni sama dengan factor kat bahagian jawapan. Macam tu. So maksudnya ada constant tu kita biarlah kat luar, tak perlu kembangkan dia. Okay, faham. Alright. Okay. Any other question? Okay. Okay, kalau tak ada kita proceed second example. Sebab tadi first example saya baru pakai first method kan, comparing coefficient in order to find A and B. Kita practice lagi satu example type yang sama. Kita nak tengok method yang kedua pula. Okay. So, yang ni sama macam tadi. First step, you have to identify the type of our fraction. Atas kuasa 1, bawah kuasa 2. So, kepala kecil, badan besar. Dia jadi proper. So, kita dah boleh lah buat partial fraction. Now, we have a problem because this is quadratic. Dia bukan linear. So, try to factorize this first. Tengok, boleh factorize tak? Jadi tak linear factor yang cantik. So, kat sini kalau saya try to factorize, kita akan dapat x plus 2. X minus 1. Okay, so maksudnya dia jatuh type number 1 jugalah. It's still linear factor. So, saya salin semula soalan step number 1 tadi. X plus 7 over. Saya terus ambil yang factorize ya. X plus 2. X minus 1. Sebab ni yang kita nak pecahkan. Tertinggal. So, step number 1, kita nak separatekan for our partial fraction. As I said before, this is very crucial step. Make sure step yang ni mesti betul. Okay. So, first factor that we have is x plus 2. Second factor will be x minus 1. Macam sama pula dengan factor tadi Tapi atas dia lain, tak apa. Okay, so above of it, just put a constant A and B. Kalau rasa nak kreatif, nak letak huruf lain M, N, boleh, tak ada masalah. Now, settle this part. We're moving on to the second step, which is equate denominator. Kita samakan pembawah. Macam mana? Samakan je lah benda tu. So, x plus 7 over x plus 2 x minus 1 will be equal to A akan kena darabkan dengan x minus 1. And then B will be multiplied with x plus 2. Alright. Once we have the same denominator, kita boleh proceed ke step yang ketiga. Dia tak ada beza. Compare numerator. Sebab atas dah sama dah. Bawah yang dah sama.
Bila bawah dah sama, kita boleh ambil bahagian atas sahaja. So our equation now will be x plus 7 equal to a times x minus 1 b times x plus 2. Okay. Ini equation yang kita dapat. Make sure equation yang ni kena betul lah. Kalau sini salah nanti, confirm bawah tu terus habis salah dah. Kita tak boleh buat apa-apa nanti. Alright. Settle step number 3. Now kita proceed step number 4. Means that we have to find all the constant that we have. Kat sini kita ada 2 je constant. A and B. Maksudnya itulah yang kita nak kena cari. Okay, tadi saya dah pakai method number 1. Comparing coefficient. Sekarang saya nak pakai second method pula. So second method, second option that we have is by substitute suitable value for x. Okay, kita gantikan nilai yang sesuai so that value of A and value of B tu kita boleh dapat. Okay, macam mana nak buat macam ni? Okay, kita fokus kat equation kuning yang saya dah highlight colour kuning tu. First, saya nak cari A. Okay, kalau saya nak cari A, bahagian B ni kena darab dengan kosong so that B akan hilang. Okay, B for sure kena multiply with 0. Sebab saya nak hilangkan terus B tu. Baru dah saya dapat A. So, macam mana nak dapatkan kosong? Maksudnya, inside bracket kena jadi 0. So, kalau X plus 2, saya nak jadi 0. Maksudnya, X will be equal to negative 2. Sebab saya ganti negative 2, nanti dia jadi 0. So, from there, maksudnya, kita tak boleh bias. Every single X kita substitute dengan negative 2. Semua X yang ada dalam equation yang saya dah highlight colour kuning tu, kita gantikan dengan negative 2. So, apa yang kita dapat? Negative 2 plus 7 equal to A. Negative 2 minus 1 plus B. Negative 2 plus 2. So, negative 2 plus 2 belakang ni dah confirm kosong. So, dia habis dah terus. And then kita simplify apa yang dapat. So, negative 3A would be equal to 5. A would be negative 5 over 3. Dapat value A. Now kita pergi pula nak dapatkan value B. So kita patah balik pergi equation yang saya highlight colour kuning tadi. So kalau saya nak dapatkan B, A kena hilang. So now make sure A hilang, A kena darab 0. So kalau A tu saya darabkan dengan 0, maksudnya X kita kena ganti 1, 1. So every single X in the whole equation I substitute with 1. So we get 1 plus 7 equal to A 1 minus 1 plus B 1 plus 2. Sama macam tadi, A akan jadi kosong dah for sure. And then simplify equation, we get 3B equal to 8. So B would be 8 over 3. Setelah A and D, now kita pergi last step macam tadi. Kita nak tulis final answer. So finally, X plus 7 over X plus 2 X minus 1 would be equal to A negative 5 over 3 over the first factor plus B, so 8 over 3 divided by the second factor. Now benda ni jadi sama macam tadi lah. Dia nampak tak cantik kat situ kan? Sebab kita ada fraction on numerator. So make sure bring down your numerator on. Itulah fraction tu nombor 3 tu kita bawa turun. Kalau nak terbalikkan, boleh tau, tak ada masalah. Maksudnya nak biar cantik. Positif kat depan, negatif kat belakang. Saya tukar tempat biar cantik. Depan tu positif boleh. So dia jadi 8 over 3x minus 1 minus 5 over 3x plus 2. Tapi kalau tak nak tukar, nak biar negatif 5 kat depan, 8 kat belakang, boleh juga. Dia sama maksud je. Dia tak kisah yang tu. Yang penting, constant dengan factor tu mesti betul. Itu yang dia akan check. Maksud saya, dia akan check, okay, betul tak 8 over 3 akan darab dengan x minus 1. And then betul tak negative 5 over 3 akan darab dengan x plus 2. Yang tu yang kita akan check for final answer. Position wise, dia tak kisah siapa depan, siapa belakang.